A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama dalam sesi tadabbur harian. Insya-Allah hari ini tadabbur Al-Quran kita di muka surat 298, insya-Allah. Muka surat 298. Hari ini kita akan bersama-sama di dalam surah Kahfi, insya-Allah, iaitu ayat yang ke-35 sehingga ayat yang ke-45. Ayat 35 sehingga ayat 45, insya-Allah kita tadabbur sama-sama. Jadi jangan lupa, insya-Allah, terima kasih yang memberikan feedback suara, gambar, insya-Allah, alhamdulillah. Dan kemudian jangan lupa, insya-Allah, untuk bersama-sama membuka mushaf jika semua sahabat-sahabat semua mempunyai kemudahan untuk berbuat demikian. Bukan dalam kereta, bukan dalam suasana yang tak mengizinkan. Jadi insya-Allah bersama-sama buka mushaf di muka surat 298 ataupun surah Kahfi ayat 35, insya-Allah, sehingga ayat 45. Insya-Allah hari ini kita akan sambung penceritaan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Kahfi ini, iaitu bab yang kedua. Kita tahu bahawa kita telah sebutkan berkali-kali bahawa surah Kahfi ini mempunyai 4 cerita yang besar. Yang pertama sekali ialah cerita 7 orang ataupun orang-orang yang tidur, yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita panggil dia sebagai Ashabul Kahfi. Yang keduanya ialah tentang Ashabul Jannatain, dipanggil dalam Quran, yang kita panggil nama dia, disebutkan oleh ulama-ulama tafsir sebagai Ashabul Jannatain, iaitu yang mempunyai tuan-tuan kebun, tuan-tuan kebun. Yang ketiganya ialah kisah Musa dan juga Nabi Khidir alaihissalam, dan yang keempatnya ialah kisah Zulkarnain. Jadi kita disebutkan oleh ulama tafsir bahawa keseluruhan daripada 4 kisah ini sebenarnya adalah mewakili kepada empat fitnah, 4 cubaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Taala nak uji kita, yang mana keempat-empat ini akan datang nanti akhirnya ialah dibawa oleh Dajjal. Sebab itulah Nabi SAW ada sebutkan bahawa siapa yang membaca 10 ayat yang awal, ataupun ada riwayat lain mengatakan 10 ayat yang terakhir daripada surah Kahfi ini, yang menghafaznya, yang menjaganya akan terpelihara, insya-Allah, daripada Dajjal. Jadi insya-Allah fitnah yang kedua, kita masuk sekarang perbincangan, ialah fitnah yang kedua yang Allah Ta'ala ceritakan dalam muka surat 298. Jadi sebelum daripada ni, dalam muka surat 297 kita telah bacakan bagaimana ada 2 orang lelaki yang bersahabat baik, yang mana seorang tu adalah kafir, sebagaimana majoriti ulama mengatakan bahawa seorang tu adalah kafir, seorang tu adalah muslim. Ada yang mengatakan bahawa kedua-duanya muslim, tapi seorang tu adalah orang-orang yang muslim tetapi maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Yang satu lagi adalah orang-orang yang muslim yang baik. Jadi kita katakanlah pendapat yang pertama, iaitu pendapat ahli tafsir yang pertama, mengatakan itu seorang muslim, seorang kafir, tapi mereka ni adalah 2 orang sahabat yang tinggal berjiran. Seorang itu adalah seorang yang kaya, orang kafir ni kaya, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang banyak. Kita bacakan sebelum daripada ni, iaitu dalam muka surat 297 Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa orang yang kaya ni, orang kafir ni sangat-sangatlah kaya, kerana dia ada kebun yang sangat besar, ada kebun inab, iaitu kebun anggur yang sangat banyak, berbagai jenis anggur, dan kemudian memberikan buah, kemudian dilindungi pula oleh pokok-pokok tamar, yang mana dalam tu pula ada kebun-kebun lain lagi, ada kebun gandumnya, jagungnya dan sebagainya, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama tafsir. Allah Ta'ala tak sebutkan jenis-jenis Allah Ta'ala sebutkan 2 jenis, iaitu anggur dan juga kurma, dan kemudian Allah Ta'ala sebutkan buah-buah, tanaman-tanaman yang banyak. Tapi ulama jelaskan tanaman yang banyak tu maksudnya adalah di tengah-tengah tu ada lagi ladang-ladang gandum dan sebagainya lah. Jadi sekarang ni kemudian Allah Ta'ala sebutkan, Allah Ta'ala tak pernah pun sekat rezekinya. Allah Ta'ala tak pernah tutup buah-buahnya, terus berbuah dan seterusnya. Jadi sekarang ini apa yang berlaku, dia pun mula bercakap kepada kawannya, dan dia mula rasa bangga. Itu penghujung muka surat 297 yang kita baca sebelum daripada ni, iaitu dia rasa bangga, dia rasa bongkak, dia rasa hebat dengan harta yang ada pada dia tu, dia kaya, dan dia memperlekehkan sahabatnya seorang lagi ni, sahabatnya yang miskin ini, yang muslim ini miskin,
dan kemudian dia asyik menceritakan tentang kehebatan hartanya, kekayaannya. Jadi ini adalah merupakan cubaan, ulama kata cubaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk kekayaan. Jadi kita baca muka surat 35 pada hari ini insya-Allah, iaitu ayat 35, minta maaf, ayat 35 Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan apa yang berlaku seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Sadaqallahul Azim. Ayat 35 yang baru saya bacakan sebentar tadi menceritakan bahawa lelaki tersebut, iaitu yang kafir tadi itu, Allah SWT sebutkan wadakhala jannatahu, dia pun masuklah ke dalam kebunnya. Masuk dalam kebunnya maknanya dia gembira lah kan, seronok sangat tengok kebunnya banyak semua tu kan. Dalam keadaan Allah Ta'ala sebut wa huwa zalimun li nafsih, dalam keadaan dia tu menzalimi dirinya. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, kita tengokkan penggunaan perkataan Allah Ta'ala sebut dan dia menzalimi dirinya. Dia bukan menzalimi saudaranya tadi, dia bukan menzalimi kawan dia tadi, sahabatnya tadi, tapi dia menzalimi dirinya. Kenapa dia katakan menzalimi dirinya sendiri? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut menzalimi dirinya sebab apa? Sebab kekufurannya. Jadi ulama tafsir kata kerana kekufuran itu sebenarnya adalah menzalimi diri sendiri. Jangan kita anggap bahawa orang-orang yang kafir ni tidak zalim. Orang kafir itu sebenarnya ialah dia zalim dirinya sendiri. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala berikan kepada dia banyak benda kan, Allah Ta'ala berikan nikmat kepada dia, tiba-tiba dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala katakan bahawa orang yang macam tu adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri, zalimul li nafsi. Kemudian apa lagi dia kata? Qala dia kata ma azunnu an tabida hazihi abada. Ni satu lagi anggapan dia, perasaan dia. Allah Ta'ala sebut qala, dia berkata ma azunnu, aku tak sangka, aku tak rasa, an tabida hazihi abada, apa yang ada pada aku ni tak akan binasa selama-lamanya, dia kata. Jadi dia akan rasa apa lagi yang boleh membinasakan dia. Dia tengokkan Allah Ta'ala beri nikmat kepada dia, Allah Ta'ala beri macam ni kepada dia, tiba-tiba dia pun timbullah perasaan dia kata tak adalah kan, benda ni seolah-olah kekal lah. Kita tengok dunia pada hari ini kan, orang yang ada mempunyai nikmat yang hebat kan, mempunyai nikmat kekayaan, dia rasa bahawa akan selama-lamanya dia kaya, akan selama-lamanya dia kekal dengan keadaan macam tu kan. Kita tengoklah apa-apa saja, bandar ke, tamadun ke, kekayaan ke, semua negara, seolah-olah manusia ini berfikir bahawa tak akan ada yang dapat menghancurkan dia kan. Itu adalah satu perasaan yang mana perasaan yang sangat-sangat sebenarnya tidak bagus, yang sebenarnya adalah itu salah satu daripada yang disebutkan Allah menzalimi dirinya sendiri kan. Sebab apa? Tak rasa bahawa, rasa macam benda semua tu kekal kan. Tak rasa bahawa Allah SWT boleh mengubah anytime kan, boleh ubahkan, boleh hancurkan, boleh rosakkan, boleh hilangkan anytime. Dia tak rasa dah benda tu. Dia rasa bahawa apa yang ada pada dia tu akan kekal selama-lamanya. Wa ma azunnus sa'ah, kemudian dia kata lagi kan sini, kita bacakan dalam ayat 36 tu, Allah Ta'ala kata wa ma azunnus sa'ah, dia kata, lelaki tersebut berkata aku tak rasa as-sa'ah qa'imah. As-sa'ah tu hari kiamat maknanya, qa'imah akan berlaku. Tak adalah maknanya tak adalah penghidupan semula ke, tak adalah. Jadi sebab itulah manusia ni zalim pada diri ni sendiri. Sebab itulah manusia ni dia ni tak hirau dah apakah yang dapat, pahala tak ada dah, tak ada dosa pahala dah bagi dia. Sebab apa? Bagi dia syurga tu tak ada, neraka tu tak ada, dan kiamat tu tak ada. Wa ma azunnus sa'ah qa'imah, aku tak rasa dah bahawa hari kiamat ni akan ada. Wala in rudidtu ila rabbi, dan dia kata pula tu, kalaulah, kata wala in rudidtu ila rabbi, kalau aku dikembalikan kepada Tuhanku, maknanya ialah sini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia kata sini ialah, dia kata kalaulah aku dikembalikan sebagaimana kamu dakwa. Sekarang ni dia bercakap kita cerita sekarang dia sedang bercakap dengan kawan dia tu. Kalau kamu rasa apa yang kamu kata tu, iaitu apa, wala in rudidtu ila rabbi, kalau aku dikembalikan kepada Tuhan, maknanya dia kata la ajidanna khairan minha munqalaba, aku rasa bahawa aku akan dapat tempat yang terbaik lah. Dia kata la ajidanna, aku akan dapati khairan minha, lebih baik lagi daripada apa yang aku dapat sekarang ni, munqalaba, tempat kembali yang lebih baik lagi. Jadi dia rasa dengan kekayaan dia, kalau dia mati pun dia akan rasa ni kebanyakan orang kan, sama orang kafir ke orang tak beriman kan, dia rasa macam tu kan, benda yang berlaku kan, kita tengok kan. Sebab itulah kadang-kadang tu dia buat kubur, ya Allah kan, kubur. Sebab apa? Kubur ni akan tempat kembali yang baik lah, dia akan selamat dalam kubur, ada yang tanam kereta lagi dalam kubur kan. Jadi nak menunjukkan bahawa dia tak rasa bahawa dunia ni adalah merupakan, kita kata ialah tempat tanaman untuk hari akhirat kan, tempat untuk kita ni mencari pahala, mengejar pahala dan sebagainya. Kemudian dia kata qala lahu sahibuhu, sekarang ini Allah Ta'ala ceritakan kan, sekarang ni tadi dia bercakap, tadi yang kafir tadi bercakap, sekarang ni pula lelaki yang mukmin pula bercakap.
Dijawab balik kan, dijawab balik apa yang dikatakan. Qala lahu sahibuhu, yang Muslim tadi berkatalah kawan dia, wa huwa yuhawiruhu, dalam keadaan dia menjawab. Yuhawiru dalam tafsir Jalalain dia kata yujawibuhu. Itu jadi dia menjawab balik apa yang dikatakan. Dia kata sini, apa dia kata? Dia kata akafarta billazi khalaqaka min turab. Dia kata, adakah kamu ni kufur dengan apa, dengan yang Allah Ta'ala lah, mana kan, yang telah memberikan, yang menciptakan kamu daripada turab. Maksudnya menciptakan Nabi Adam AS sebelum daripada dia berturab. Maknanya kita semua daripada tanah. Adakah kamu ni kufur bahawa kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakan kamu daripada turab, daripada tanah, iaitu Nabi Adam AS, summa min nutfah, kemudian daripada air mani. Kamu ni hebat-hebat pun daripada air mani je pun, apa yang nak kata kamu ni rasa hebat sangat? Jadi dia ingatkan balik kan, lelaki ni ingat balik kan, kamu nak kufur kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakan kamu begini-begini, daripada begini-begini, daripada semua benda yang hina kan. Adam tu daripada tanah, di tanah tempat kita pijak ni, bukan tempat kita junjung tanah ni kan, kita pijak tanah. Kemudian tu daripada air mani tu hina kan, kita basuh, kita rasa kotor, jijik benda tu kan. Tetapi inilah kamu, tiba-tiba kamu, Allah Ta'ala ciptakan daripada ni, tiba-tiba kamu ni nak rasa, kamu nak kufur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak nak berterima kasih kepada Allah Ta'ala yang telah beri nikmat kepada kamu yang banyak ni kan. Kemudian summa sawwaka rajula, dan kemudian tak cukup selepas tu, daripada benda yang hina tadi, tiba-tiba kamu, Allah Ta'ala ciptakan jadi sawwaka, elok kan, sawwakan, dia mencantikkan, menjadi seorang lelaki yang stabil, yang indah kan, rajula, sebagai seorang lelaki. Tengok kan, manusia mana ada yang lebih baik, satu benda yang lebih baik daripada manusia. Tengok, manusia lebih baik, manusia yang ciptakan robot. Kalau kita kata robot tu lebih baik, robot tu bolehlah buat kerja-kerja dia kan, tetapi siapa yang ciptakan robot? Manusia. Tak ada robot menciptakan manusia kan. Kita boleh menguasai binatang-binatang yang besar, kita boleh gali kan, ambil logam macam ni kan. Mana ada manusia lain, mana ada makhluk-makhluk lain yang boleh buat macam tu? Pokok ke apa kan, semua kita ni mempergunakan semua benda yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan bukannya benda-benda tu semua gunakan kita. Jadi kita tengok sini kan, Allah SWT dia ceritakan, dia katakan ni, Allah Ta'ala sebutkan lelaki ni berkata kepada kawan dia tadi, summa sawwaka rajula, dia memperelokkan kamu menjadi seorang lelaki. Kemudian apa dia kata? Lakinna, kemudian dia katakan, jadi kalau ikutnya lah maknanya kan, dia jawab balik sekarang ni, dia nak kata balik apa yang kamu kata tu tak betul. Sebab tu dia kata lakinna ni asal ialah daripada dua perkataan, lakin ana gitu. Lakin ana, kata ulama tafsir kata asal daripada dua perkataan dalam penggunaan bahasa Arab. Lakinna iaitu lakin ana, maksudnya aku tak setuju dengan kau. Lakin ana, tetapi aku, walaupun kau kata macam ni, tapi aku tak setuju dengan kau. Lakinna, dia kata, tapi aku huwallahu rabbi, aku ni tetap yakin bahawa dialah Allah Ta'ala sebagai Tuhan aku. Kau tak nak percaya sudah, tapi aku, bagi aku, lakinna wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tak akan syirik dengan Allah apa pun kan. Aku tak nak mensyirikkan sebagaimana kamu lah kan. Soalnya automatically lah, kalau tak takkan cakap macam tu kan. Sebab menunjukkan bahawa dia telah syirik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lelaki yang depan dia tu, yang kawan dia tu. Jadi sekarang ini Allah SWT kata walaula iz dakhalta jannatak. Jadi sekarang ni dia cadangkan, sepatutnya, dia kata sepatutnya awak ni kan sepatutnya beriman, sedar siapa yang ciptakan kamu, siapa yang beri nikmat kepada kamu. Dan kemudian walaula bahasa Arab maksudnya ialah sepatutnya walaula halla, gitu. Sepatutnya kamu ni izdakhalta jannatak, ketika kamu masuk ke dalam kebun kamu ni, ke dalam nikmat kamu lah kan. Kalau sekarang ni orang yang tak ada kebun, ada orang nikmat macam-macam kan, nikmat bentuk-bentuk lain kan, rumah kamu yang besar ke, istana kamu yang besar ke, kilang kamu yang besar ke, tak tahulah industri kamu ke kan, bank kamu ke, apa-apalah kan, tengok duit kamu yang banyak ke, dakhalta jannatak, kulta, sepatutnya kamu kata gitu. Kamu kata apa? Iaitu dia kata Masya Allah la quwwata illa billah. Tu kata-kata yang diajar oleh lelaki ni, yang diberitahu oleh lelaki ni, sepatutnya kamu cakap macam tu. Jadi kita ni sebagai orang yang hidup pada hari ni, sebenarnya inilah sebenarnya kata-kata yang sepatutnya kita sebut apabila kita ni melihat kita ni dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setengah kata subhanallah kan, subhanallah tu sebenarnya ialah kata-kata lain yang terkejut. Subhanallah, tak patut. Kalau ikutnya subhanallah ni apabila orang tuduh Allah, orang kata tak betul pada Allah ke, subhanallah, maha suci Allah, maknanya
Allah tak macam tu, Allah tak macam tu, subhanallah. Masya Allah ni ialah kata-kata yang apabila kita ni tengok nikmat, kan, bila kita tengok nikmat rumah kita, kena kita sebut Masya Allah. Masya Allah la quwata illa billah. Sebab tu setengah-setengah kan, kadang-kadang kita tengok rumah-rumah orang lah di negeri Arab, kadang-kadang ditulis depan tu Masya Allah la quwata illa billah. Sebab inilah kata-kata yang diajak oleh lelaki ni kepada yang diberitahu kepada kawan dia, sepatutnya awak macam ni, bukannya awak ni syirik, bukannya awak ni zalim, bukan awak ni tak ingat siapa yang memberikan kepada awak ni begini. Sepatutnya awak kata qulta Masya Allah la quwwata illa billah. Jadi kata-kata ni cantik lah kan, supaya kita letak depan rumah kita pun cantik juga, supaya bila kita masuk tengok ni nikmat kita, ni nikmat ni kereta ke sebagainya, ikutlah kan. Kemudian dia kata intarani ana aqalla minka malan wa walada. Kalau kamu tengok aku ni, dia kata sini nikmat ni kan, dia kalau ikutnya ni kita boleh katakan ni kata intarani, kalau kamu tengok aku ni, ana, dia kata aqalla minka, kamu tengok memanglah, dia kata kamu tengok aku ni kurang harta, minka malan, aku kurang daripada kamu kan. Tapi kalau kamu doa macam tu, jadi barulah maknanya kamu akan ingat bahawa kan kamu tak akan merendahkan orang. Memanglah aku sekarang aku ni kurang daripada kamu, malan wa walada. Malan tu harta, maknanya walada tu ialah anak-anak ni ialah, kalau ikut ni penggunaan perkataan dia ialah penggunaan makna anak-anak si anak-anak lelaki kan, anak lelaki, sebab walad ni anak-anak lelaki. Kalau bint anak-anak perempuan kan. Jadi disebut sini penggunaan perkataan ni, kalau dalam ulama tafsir disebut, dia kata sebab anak-anak lelaki ni ialah bagi pandangan orang, bagi setengah orang, anak-anak lelaki ni ialah anak-anak yang akan memberi, yang akan merupakan aset kan. Kalau orang Arab zaman dulu, bagi mereka anak-anak perempuan ni bukan aset. Anak-anak perempuan ni menyibukkan, menyusahkan dan sebagainya kan. Kan, sebab itulah mereka ni bunuh wa'dul banat, dipanggil wa'dul banat, menjadi lumrah kepada orang Arab zaman dulu. Bukan semua, tapi ramai di kalangan mereka yang membunuh anak-anak, dan mereka ni tak jadi masalah. Seolah-olahnya bagi masyarakat mereka, siapa-siapa yang nak bunuh anak dia tak jadi masalah kan, anak-anak perempuan. Sebab apa? Anak-anak perempuan ini adalah akan menyusahkan mereka, tak memberi apa-apa, tak boleh khidmat, akan memalukan mereka nanti besar, kemungkinan lah kan. Jadi sebab itulah mereka ni membunuh anak-anak perempuan mereka. Jadi dipanggil wa'dul banat. Jadi sebab tu bagi orang Arab ni, anak-anak perempuan atau bagi orang Zulu, anak-anak perempuan ni menyusahkan. Jadi sebab itulah mereka bunuh dan sebagainya lah kan. Sekarang ni kalau zaman moden ni tak kira lah, anak lelaki anak perempuan semua bunuh belaka kan. Sebab apa? Dah anak tak sahaya ataupun takut miskin dan sebagainya lah kan. Jadi okey. Jadi Allah SWT sebut sini, lelaki tersebut ini berkata, memanglah aku ni kurang, kamu tengok aku ni kurang harta, aku ni tak ada anak, tak ada anak lelaki lah maksud kan. Jadi sini kan, kalau kita tengoklah kan, sedikit lah kita nak sentuh bahawa Nabi SAW kita tengok kan, Allah SWT telah menjadikan anak-anak Nabi ni semua anak perempuan. Walaupun ada anak lelaki, tapi semua tu mati masa kecil lagi. Yang besarnya, yang kemudian tu ialah anak-anak perempuan. Jadi nak menunjukkan kat sini, sebenarnya anak lelaki, anak perempuan ni kan ialah sama saja. Anak lelaki, anak perempuan ni sama saja kan. Pahala akan dapat. Bahkan kalau anak perempuan tu, dalam setengah hadis disebutkan bahawa kalau siapa yang dapat memelihara anak perempuannya, sebab susah kan memelihara anak perempuan, menjaga sehinggalah dia besar, kemudian dia berpelajaran, dia ni kahwin dan sebagainya, maka itu adalah pahala yang sangat besar kepada parent dia. Jadi anak perempuan ke anak lelaki ke adalah merupakan aset yang mana yang boleh memberi pahala kepada mak bapak dia. Jadi Nabi SAW, Allah Ta'ala jadikan semua anak dia perempuan yang hidup tu kan. Jadi takkanlah kita nak kata bahawa anak perempuan tak guna. Mana tak guna kan? Kalau tak, Allah Ta'ala jadikan buat apa anak-anak Nabi tu lah, hikmahnya kan. Jadi seterusnya kita kata sini kan, lelaki ni berkata kepada dia, tengok aku ni harta memang tak ada kan, aku tak ada, tapi aku harap kamu ni kan janganlah kerana adanya harta menyebabkan kamu ni bongkak, kamu ni merendahkan orang lain dan sebagainya. Kemudian dia kata fa'asa rabbi an ya'tiyani khairam min jannatika. Moga-moga, dia kata kemungkinan yang mana kan Allah Ta'ala boleh, asa rabbi ya, Tuhan aku, dia kata Tuhan aku boleh membawa datangkan kepada aku khairan min jannatika, lebih baik daripada kebun-kebun kamu ni. Mungkin Allah Ta'ala boleh beri kesenangan kepada aku, siapa tahu kan. Jadi kamu nak hinakan aku sekarang ni, tak apalah kan, tapi mungkin Allah Ta'ala boleh, dan Allah Ta'ala boleh hancurkan. Wa yursila alaiha husbana, dan kemudian Allah Ta'ala boleh kirimkan, yursila alaiha, mana Allah Ta'ala boleh kirimkan ke atasnya itu atas kebun kamu tu. Kamu ada kebun sekarang, kamu ada harta alaiha, kemungkinan dia kata Allah Ta'ala boleh yursila alaiha husbana. Husbana maksudnya ialah bala, maknanya ialah azab, maknanya ialah
satu perkara yang menghancurkan kebun kamu, harta kamu ni kan. Kalau zaman sekarang ni boleh jadi kan, kapal tenggelam ke, rumah terbakar ke, bisnes bankrupt ke, macam-macam lah boleh jadi kan. Jadi mana Allah Ta'ala boleh buat macam tu kan. Wa yursila 'alaiha husbana, Allah Ta'ala boleh hancurkan, boleh turunkan bala minas sama, daripada langit. Maksudnya daripada langit, maksudnya boleh jadi kan, mungkin kamu tak sangka, kamu tak tahu macam mana kan, minas sama, daripada langit, maknanya boleh datang dalam macam-macam bentuk kan. Fatusbiha sa'idan zalaqa, dan kemudian jadilah kebun kamu itu sa'idan tu maknanya debu, tak ada apa-apa, kosong kan. Zalaqa ni ialah satu benda yang licin. Jadi licin maknanya yang tunjukkan kosong lah kan, tak ada tempat berpaut, tak ada nak berpegang, mana kalau kita berjalan tu susah, itu zalaqa. Jadi Allah SWT sebut ini, Allah Ta'ala boleh hancurkan kamu, dan Allah Ta'ala boleh beri kepada aku harta, dan kemudian Allah Ta'ala, jadi maknanya sini, jangan kamu sombong dengan harta yang kamu dapat, apa yang ada pada kamu, dan kamu jangan memperlekehkan orang lain, jangan merendahkan orang lain, kerana semata-mata kamu tengok orang lain tu tak ada harta. Jadi ingatkan, Allah Ta'ala boleh beri kepada aku harta, dan Allah Ta'ala boleh hancurkan harta yang ada pada kamu ni, jannat ni, iaitu taman kamu ni kan, atau harta kamu lah kita katakan. Ataupun Allah Ta'ala disebutkan lagi, Allah Ta'ala sebutkan itu, lelaki sebut berkata au yusbiha ma'uha ghaura, ataupun Allah Ta'ala boleh jadikan yusbiha ma'uha, airnya, yang tadi kan sebelum daripada ni kita baca bahawa dia ni ada kebun dan kemudian mengalir pada sungai-sungai, ada sungai-sungai ada air. Jadi pokok tanaman kan, kalau tak ada air habis mati, tak kira lah kan pokok apa kan, pokok kurma ke, pokok anggur ke, apatah lagi kan pokok jagung ke, pokok gandum ke, kalau tak ada air, no way, tak boleh hidup. Jadi sebab itulah dalam muka surat 297 sebelum daripada ni kita bacakan bahawa Allah Ta'ala berikan kepada itu sungai-sungai yang mengalir kan, yang terpancarkan keluar daripada bumi tu kan, untuk mengalirkan air kepada pokok-pokok dia ni. Jadi dia sebut, lelaki ni sebut lagi kan, jagakan Allah Ta'ala boleh yusbiha ma'uha ghaura, Allah Ta'ala boleh jadikan air-air yang mengalir ini semua ni ghaura makna surut tu makna hilang kan, hilang kan. Jadi maknanya sekarang macam bisnes sekarang kan, bisnes sekarang Allah Ta'ala boleh jadikan, dia boleh jadi hilang kan. Allah Ta'ala boleh jadikan orang-orang yang hebat, tamadun dia hebat, dia katakan bisnes dia hebat, dia ni moden, dia ni maju dan sebagainya, Allah Ta'ala boleh jatuhkan kemajuan itu kan dalam sekelip mata kan. Kita tengok banyak negara macam tu kan, Venezuela contohnya kan, sebagai contoh lah kan dulu dia ni kaya, banyak minyak dan sebagainya, tapi sekarang tengok kan duit dia jatuh dan sebagainya kan. Ada banyak lagi negara-negara boleh macam tu, Allah Ta'ala boleh buat kalau Allah Ta'ala buat. Sebab itulah kita, sama ada individu ke, sama ada negara ke kan, kita ni jangan bangga, jangan rasa sombong dengan orang-orang yang miskin kan, tapi kita sepatutnya ialah berlomba-lomba untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk berusaha untuk pergi kepada yang terbaik dari sudut apa, dari sudut iaitu kita ni hendaklah ingat bahawa semua benda telah pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bersyukur dan kemudian menginfakkan, kemudian memberikan kan sedikit sebahagian daripada apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni kepada orang lain. Seterusnya kita tengok lagi ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ni kan, kalaulah au yusbiha ma'uha ghara falan tastati'a lahu talaba, kalau Allah Ta'ala dah hilangkan air tu, awak nak minta mana, nak dapatkan daripada mana lagi, falan tastati'a lahu talaba, kamu tak boleh nak cari dah air tu. Sebab itulah kita tengok kesana banyak kan negeri-negeri, bangsa-bangsa dulu, kaum-kaum terdahulu, kaum Ad ke, kaum Samud ke, kaum apa kan, yang dulu maju, yang hebat kan tak, tapi sekarang mana dia? Tak ada kan, hancur pada pasir dan sebagainya kan. Seterusnya apa Allah Ta'ala sebut selepas tu, ayat 42. Jadi sekarang kita tengok ayat 42 ni, minta maaf ayat 41 tadi kan, ayat 42 Allah Ta'ala sebut kan, lalu wa uhita bisamarihi, pendek je ayat tu, wa uhita bisamarihi. Maksud wa uhita bisamarihi maksudnya lah telah lalu datanglah yang disebutkan oleh lelaki tadi tu, azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan lelaki tadi berdoa untuk minta hancurkan, tak kan, tapi Allah dia sebutkan, beri amaran kan, kemungkinan Allah Ta'ala boleh buat semua kan, tiba-tiba berlakulah. Allah Ta'ala kata wa uhita bisamarihi. Wa uhita bisamarihi ni maksudnya samari sini ialah bukan buah, maksudnya buah lah, memang asal mana buah kan, tapi maksudnya kekayaan dia. Wa uhita makna dikelilingi, lalu dikelilingilah dengan mengelilingilah buah dia, maksudnya ialah datang azab tu yang dikatakan oleh lelaki sebut tiba-tiba memang datang betul. Datang betul makna kekayaan dia pun dihilangkan, datanglah azab lalu dibinasakan harta dia. Wa uhita bisamarihi, kalau dalam terjemahan dia kata dibinasakan harta dia tu, maknanya bankrupt ke apa benda kan boleh berlaku kan, macam-macam. Lalu fa asbaha yuqallibu kaffai, lalu dia pun yuqallibu kaffai macam tu, maknanya kan kaf ni tangan, yuqallibu maknanya
tak ada apa dah, tak ada apa dah. Gitulah kan, tak ada apa. Yuqallibu kaffai ala ma anfaqa, di atas apa yang dia belanjakan. Maksudnya sebelum ni dia belanja banyak kan, dia belanja buat pengairan, dia belanja benda kan, dia sewa orang lah, dia upah orang lah, macam-macam. Tiba-tiba semua tak ada. Jadi jadilah apa yang dia belanjakan tu wahya khawiyah, kosong, ala urushiha. Khawiyah tu kosong, ataupun khawiyah tu adalah roboh di atas para-paranya. Itu maksudnya ialah kalau ikutkan pokok tu kan, pokok anggur jatuh roboh atas para-paranya, maknanya ialah para-para tu roboh, lalu pokok tu pun jatuh atas tu. Maknanya tak ada lampu lah, hancur semua kan. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Pada masa tu barulah dia kata dia bertaubat. Nasib baiklah setengah ulama kata dia bertaubat sini, setengah ulama kata dia sedar lah kan. Dia kata ya laitani, mengapakah dulu lam usyrik bi rabbi ahada kan, aku ni kenapalah dulu ni aku ni mensyirikkan dengan Allah kan. Sepatutnya aku tak mensyirikkan kepada Allah. Lam usyrik, sepatutnya aku tidak mensyirikkan dengan Allah kan apa-apa pun, tapi aku telah mensyirikkan dengan Allah. Tengok sekarang apa dah jadi pada aku, habis semua. Aku tak bersyukur. Walam takul lahu fi'atun yansurunah. Allah Ta'ala kata tak ada orang yang boleh tolong dia sekarang ni. Siapa lagi yang boleh tolong dia selain daripada Allah SWT? Maknanya kalau Allah Ta'ala nak hancurkan, Allah Ta'ala nak tukar harta kita, siapa yang boleh tolong kita lagi? Kemudian Allah Ta'ala sebut walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Dan dia sendiri pun tak boleh tolong diri sendiri. Nak tolong diri dia, orang pun tak boleh tolong, dia pun tak boleh tolong. Tak ada apa yang boleh tolong kita sebenarnya kan. Harta kita kan, apa benda semua kita kan, Allah Ta'ala saja yang boleh jaga harta kita kan. Kalau Allah Ta'ala nak rudumkan ke saham ke, kalau orang beli saham kan, Allah Ta'ala nak hancurkan bisnes, macam-macam semua boleh jadi. Kalau Allah Ta'ala boleh buat macam tu, dan akan buat, dia buat sesuatu macam tu, siapa lagi yang boleh halang? Siapa lagi yang boleh tolong kita? Tak ada siapa. Sebab itulah kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap masa, dalam keadaan kita kaya ke, kita miskin ke dan sebagainya. Terus meneruskan, jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita tengok ayat yang ke-44 InsyaAllah ayat 44. Di sinilah dia kata hunalika alwalayatu lillahil haq. Di sinilah dia kata hunalika. Di sana hunalik alwalayatu. Alwalayatu ni ada dua bacaan, ada baca alwalayah, ada baca alwilayah. Jadi kita semua baca alwalayah. Alwalayah maksudnya ialah penolong. Tak ada siapa lagi yang boleh menjadi penolong. Lillahil haq. Hunalikal walayatu lillahil haq, makna yang boleh menolong hanya satu saja, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penolongnya lillahi al-haq wa khairun sawaban wa khairun uqba. Dialah sebaik-baik yang memberi balasan, memberi pahala kan. Jadi Allah Ta'ala, pahala daripada Allah Ta'ala yang terbaik, dan kemudian wa khairun uqba, sebaik-baik tempat kembali. Yang uqba tu tempat kembali. Seterusnya ayat yang terakhir ayat 45, kita tengok kan pada hari ini Allah SWT pun sebut, Allah Ta'ala wadrib lahum masalal hayatid dunya kama'in. Kemudian Allah Ta'ala sebut, dan ingatlah kan, buatlah perumpamaan kepada mereka ni kan, kepada orang-orang manusia semua kan, yang hidup atas dunia ni. Wahai Muhammad, beritahu kepada orang-orang ni, orang Quraisy semua ni kan, iaitu satu perumpamaan. Perumpamaan apa? Masalal hayatid dunya. Hidup ni dunia ini, al-hayah ad-dunia ni, kehidupan dunia ni hanyalah seumpama kama'in, sebagaimana air yang turun, anzalnahu minas sama', kami turunkan daripada langit, fakhtalata bihi nabatul ard, dan kemudian air itu turun masuk ke dalam bumi, kemudian dia bercampur dengan tumbuhan, mengeluarkan tumbuhan. Jadi mengeluarkan tumbuhan pun segar kan, segar, hijau dan sebagainya lah kan. Tapi adakah tumbuhan itu akan berkekalan hijau macam tu? Tak ada tumbuhan pun atas dunia ni yang kekal kan. Dia akan pergi membesar-besar, kemudian dia akan mati. Jadi sebab itulah Allah SWT sebut sini kan, air hujan turun ke bumi, kemudian tumbuhkan tumbuhan. Fakhtalata bihi nabatul ard. Tumbuhan-tumbuhan pun dapat air itu, bercampur dengan air itu, lalu dia pun tumbuh. Tapi lama-lama kelamaan Allah Ta'ala sebut fa asbaha hashima. Hashima tu ialah Hashim kan. Hashim tu ialah maknanya warna kuning maknanya. Yang sebut Hashim tu, ada setengah ulama kata sebut sebab apa dia kata nama Hashim tu, yang datuk-datuk moyang Nabi Muhammad SAW, sebab rambut dia tu warna kuning. Ada yang kata kan, dia kata macam-macam lah, itu pendapat lah kan. Tapi Hashim tu makna kekuningan, iaitu apa? Layu lah maknanya kan. Layu nak hancurkan. Kita tengoklah apa-apa pokok pun lama-lama dia akan kuning, dia akan gugur daun dia akan kuning, pokok tu bertukar menjadi kuning. Ini bukan musim-musim gugur, bukan musim apa kan. Ni kata pokok tu nak mati dah, dia akan jadi kuning, dia akan jadi layu, tazru hurriyah, lalu ditiup oleh angin. Maknanya habislah kan, maknanya hancurlah pokok tu, lemahlah dia. Kalau dulu tiup angin dia boleh lawan, masa dia hijau, tapi sekarang dah masa kuning, habislah dia gugur semua. Jadi maknanya pokok tu akan jadi hancurlah. Dulu dia hebat kan, dia dapat air, kemudian wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas segala sesuatu muqtadira. Muqtadira
sangat-sangat berkuasa kan. Jadi setakat itulah saja insya-Allah untuk hari ini. Moga-moga kita mendapat sedikit daripada peringatan daripada Allah, kita faham sedikit apa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam muka surat 298 tadi. Jadi insya-Allah kita akan sambung akan datang, sesi akan datang muka surat 299 insya-Allah. Jangan lupa insya-Allah untuk share, untuk like insya-Allah kan. Tekan saja like tu kan, kerana like ini dia akan memberi impact lah kepada kita, boleh simpan kita punya ni kan, di dalam insya-Allah kan, di dalam apa ni, dalam Facebook kita ni. Dan juga jangan lupa insya-Allah untuk share juga, kita ada juga dalam YouTube insya-Allah kan. Boleh tengok di sana. Setakat itu saja aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.